kita akan belajar bab 7, graf gerakan. Bahagian pertama ialah graf jarak masa. Okay, standard pembelajaran hari ini ialah 7.1.1 melukis graf jarak masa. Okay, apakah yang anda faham tentang graf jarak masa? Okey, jadi kita ada ni paksi Y, nampak paksi Y ialah jarak dan paksi X ialah masa. Dan kita ada satu gaisan berkenaan dengan jarak dengan masa. So pada suatu graf jarak masa, paksi mencancang mewakili jarak yang dilalui. Jadi paksi yang mencancang ni adalah untuk jarak dan paksi menufuk. Ya, okey. Melintang ni panggil menufuk lah, mewakili tempoh masa yang diambil. Dan kecerunan graf yang mewakili warna merah ini mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa, iaitu kita panggil laju. Ya, laju. Okey, kita nak tengok bagaimanakah anda melukis graf jarak masa. Okey. Sekarang kita nak lukis graf jarak masa berdasarkan jadual di bawah. Okey, jadi kita ada masa dengan jarak. Masa itu dalam minit dan jarak dalam kilometer. Ada 5 perkara sini ya. Okey, pertama, macam mana kamu nak lukis graf ya untuk jarak dengan masa? Mula-mula, okey, ini graf ya. Langkah yang pertama ialah pilih skala yang sesuai bagi mewakili jarak dan masa yang diberikan. Jadi pertama, kita kena pilih skala dia. Okey, skala dia. Tadi kita dah tahu bahawa skala yang pertama ialah kita lukis paksi Y itu kan. Okey, kita namakan dia jarak. Sebab kita kalau jarak dalam kilometer, kita tulis km. Okey. Lagi satu, garisan berufuk kan. Berufuk ini mewakili masa dia. Okey, masa ya, minit. Okey, pertama, langkah pertama ni. Okey, selepas tu kamu kena buat tanda macam ni ya. Okey, terpulang kepada berapa petak ya. Okey, ini contoh aja ya. Contoh yang saya letak petak macam ni. Kalau petak dia 2, maksudnya semua adalah sama. Ya, semua petak ni. Jangan ada yang 2 kotak, ada yang 1 kotak. Okey, jadi Y terpulang juga 2 kotak. Terpulang kepada skill yang dia guna ya. Kita tengok di sini mewakili. Okey, lepas tu pilih skala dia 30, 60. Okey, contohnya dalam sini masa dia 30, 60, 90, 120 kan. Kita boleh letak macam ni lah. 30, 60, 120. Okey, untuk jarak pula, okey, jarak kita tengok. Kita boleh letak 10, 20, 30, 40 kan. Okey. Tapi antara ni kena betul bagi dia sama ya. Contohnya antara sini ke sini 30. Jadi 30 ke 60, 30 juga kan. 60 ke 90, 30. Okey, maksudnya sama. Jangan kata ni 10 jadi 30. Tak boleh ikut ni ya. Semua adalah sesama. Okey. Okey, selepas siap buat skala itu, okey, barulah kita plot. Kita plot titik yang mewakili pasangan nilai jarak dan masa pada kertas grid. Ini panggil kertas grid lah kalau ataupun kertas graf kan. Okey, sekarang kita dah siap ni, kita plot titik. Okey, titik yang pertama, kita tengok titik yang pertama. Kosong, kosong kan. So kita plot kat sini. Mewakili kosong, kosong. Sini ya. Nampak ya? Nampak tak? Kalau tak nampak besarkan ya. Okey. Okey. Ini mewakili X kosong, Y kosong. Okey. Lepas tu titik yang kedua X 30, Y 10. X 30, Y 10 ialah di sini. Nampak di sini X 30, Y 10. Okey. Tanda di sini. Okey, titik yang ketiga X masa ialah 60. Jarak ialah 20. Jadi masa 60, titik dah 60,
20. Okey, di sini. Okey, next. Titik yang keempat, masa 90, jarak ialah 30. Jadi, masa 90, jarak 30, jadi di sini. Okey. Dan titik yang kelima ialah 120, jarak ialah 40. Okey, di sini. Okey, so kita dah ada 5 titik semua. Okey, itu langkah yang kedua. Plot kan? Okey, selepas tu langkah yang ketiga baru kita sambungkan titik-titik di plot dengan menggunakan pembaris. Okey, kita akan sambungkan semua titik ini ya. Memperoleh jarak. Ini itulah panggil graf jarak masa. Kita baca Y dulu jarak X. Y per X, jarak masa. Okey, jadi selepas ni kita pun sambunglah. Okay, nampak tak? Kita ambil pembaris, kita sambung titik itu. Okey, nampak? Sambung sambung semua. Okey, kita dapatlah satu graf jarak masa. Okey. Okay, kita cuba lagi tengok ni. Satu soalan ni ya. Okey, Encik Seva memandu keretanya selama 3 jam ya. Dia memandu selama 3 jam sejauh 240 km. Okey. 3 jam dan memandu sejauh 240 km dari Kuala Lumpur ke Kuantan melawat ibu dia. Okey, apa yang dia bagi di sini ialah jarak. Jarak ni adalah SKM. S, pemboleh ubah ialah S dan dilalui oleh Encik Seva dalam tempoh masa T jam. Ya, untuk mewakili masa ialah T. Okey, sekarang tak bagi lagi jadual untuk kamu. Dia bagi satu persamaan di sini. X sama dengan 80 T. Okey, lukis satu graf masa yang mewakili jarak masa yang mewakili perjalanan Encik Seva dari Kuala Lumpur ke Kuantan. Jadi pertama, kamu kena, sebab dia tak bagi ni, kita kena buat jadual dulu ya. Kita buat satu jadual. Tak semestinya banyak kita boleh buat 2 titik, minimum 2 titik. Ya. So kita letaklah masa T jam dengan jarak SKM. Okey. Okey, SKM. Kita akan mula contohnya, kita akan buat S sama dengan 80 T kan. Okay, kita boleh wakil sebab 3 jam kan. Mungkin kita letak kosong jam pertama. Okay, kita letak kosong. 1 jam pertama, 2 ataupun 3. Ini terpulang kepada kamu ya. Okay, kalau kosong jam, apa yang dapat untuk T? Tulis di ruangan chat. S sama dengan berapa? S sama dengan 80 T. Kalau S ialah S berapa? Kita nak cari S. Okey, boleh tulis di ruangan chat 80 darab dengan sifar. So berapa S? Sifar kan? Okey, S ialah sifar. Betul ya? Okey. Okey, kalau yang kedua, kalau S T ialah 1. Apa itu S? Apa itu S? Okey, untuk yang kedua 80. Oh, okey, ramai dia ada 80. Okey, 80 ya. Betul? Okey, yang kedua 80 darab 2. Ya, betul. 160. Yang ketiga berapa? 3 darab 80. 240. Oh yes, betul. Okey, itu cara dia lah. Kita buat jadual ya. Okey, baik. Thank you. Okey. Tahniah yang jawab dengan betul. Okey, selepas tu kita nak lukis Okey, kita dapatkan 2 160 dan ini adalah 3 240. Okey, lepas tu baru garis ya. Sambungkan garisan dia. Sambungkan garisan. Okay, kita ambil pembaris, sambungkan garisan. Okay. Guna pembaris, sambungkan semua titik. Okay. Dan buat satu garisan. Okay. Okey, untuk lagi satu soalan lukis graf masa. Jaswinder Si mengambil bahagian dalam acara merentas desa kan sejauh 8 km yang dianjurkan oleh pihak sekolah semasa Hari Sukan Negara. Diberi hubungan antara jarak dengan masa larian
ialah dibagi persamaan ni ya. Okey, diberi persamaan ini 8 sama dengan S sama dengan 8 tolak 1/5 T kan. Dengan keadaan S ialah jarak dan T ialah masa. Okey, kita nak dia buat di antara ni. Dia ada bagi nilai ni sekarang. So, untuk melukis graf, kita boleh buat 2 titik cukup. Minimum 2 titik ya. So mungkin kita ambil sebab dia antara 0 hingga 40 kan. So kalau S sama dengan 8 tolak 1/5 T. Kalau T ialah sifar, so S berapa? 8 tolak dengan 1/5 kali dengan sifar kosong kan. So S ialah kosong. S 8 sorry. 8 kan? S ialah 8. Okey, yang kedua S sama dengan 8 tolak 1/5 T dan T kan T dengan 40. Okey. So 8 tolak 8 dapat berapa? Okey, sifar betul. Thank you. Okey. Okey, bila kita dapat ni, kita pun akan lukis ya. Okey, tadi berapa? Sifar 40 dengan 8 sifar kan? Okey, kita akan lukis di sini lah. Sama dengan tadi, sama dengan tadi. Ni dalam minit betul lah. km kan. So plot kan, kita akan ambil sifar. Sebab dia, kalau tak nak besarkan sikit, boleh kamu masa mungkin kamu letak sini. Nak 20 pun boleh dengan 40 ya. Okay. Mungkin ni ialah 4, 8. Okay. Jadi 0 dengan 8 sini, satu titik. Dan satu lagi ialah 40 dengan sifar. Okay. Jadi kamu akan gariskan Kamu akan gariskan ke sini. Okay. Standard pembelajaran yang kedua iaitu 7.1.2 mentaksir graf gerak jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okey, sekarang kita nak mentaksir graf jarak masa. Okey, raja 1 menunjukkan suatu gerakan dari O ke C sejauh S meter dalam T saat. Dia mesti ada jarak, dia mesti ada masa. So dalam raja ni kita ada jarak jarak dalam meter meter dengan masa dalam saat. Okey. So dia dalam T saat. Tempoh T saat. Okey, sekarang kalau kita baca di sini, kita nampak tak garisan ni OA. Okey? OA ni dia adalah kalau dia menaik dia panggil kecurunan ini ialah kecurunan kan. Kecurunan graf ini adalah positif. Dia menaik ialah positif Dan kecurunan OA ni mewakili kelajuan gerakan dia ya. Dan bila kita tengok sini gerakan dia kelajuan gerakan dengan laju seragam. Nampak tak seragam kan? Sebab kalau kalau masa ialah 2 minit, dia 2 minit. Macam ni lah, dia seragam. Dan gerakan sejauh S1 meter, inilah meter kan. Gerakan dia S1 meter, gerak dari kosong ke S1 meter dan tempoh dia ialah 0 ke T1 saat. Ini adalah untuk graf OA. Dan AB pula, nampak AB sini. AB ni dia kecurunan dia kita panggil sifar. Sifar ya. Maksudnya di sini ialah AB ni tidak ada perubahan. Dia tidak ada perubahan bermaksud gerakan terhenti. Okey, satu contoh ialah macam kita bawa kereta dari Kuala Lumpur ke Alustar, kita berhenti di rehat kan, berhenti rehat. Itu berhenti rehat ni kita tak bergerak. Jadi kita kata dia pegun, pegun gerakan terhenti, pegun.
Dia ada satu tempoh. Jadi kadang-kadang kita akan ditanya berapa tempoh masa dia tergun. Jadi bila kita nak cari masa itu maksudnya T2 tolak T1. Berapa lama dia berhenti. Dan BC pula. BC pun kalau kita tengok graf ini adalah sama dengan tadi OA kan. Kecurunan dia adalah positif. Kecurunan graf ialah positif. Okay. Di sini gerakan ni diteruskan ke C. Gerakan ke C. Jadi kalau kita tengok sini, kita dah tahu dari OA ke AB dengan BC. Jadi keseluruhan graf jarak masa ni kalau dari OC, dari titik O ke titik C, kita tahu bahawa gerakan ni adalah apa? Kita kena sebut ya. Dari O ke C maksudnya S meter. Ya, gerakan sejauh S meter. Tempoh masa berapa? T saat. S meter dalam tempoh T saat. Okey. Untuk graf yang kedua pula, kita tengok gerakan dari OR. Ini contoh graf satu lagi ya. Jarak ialah meter, masa ialah saat. Okey, untuk ini graf yang pertama kita tengok dulu. Graf pertama ialah OP. OP sama dengan tadi kecurunan graf. Kita sebut kecurunan graf positif. Sebab dia naik kan. Positif. Dan gerakan dia adalah sejauh S meter. Dia bergerak dari O ke P, jarak dia ialah S meter. Tempoh masa dia bergerak, berapa tempoh masa ialah T1 saat. T1 saat. Ingatlah, dia ni tak semestinya selalu jam masa, kadang-kadang boleh minit dan saat. Jarak pun sama, boleh kilometer atau meter. Okey, kita tengok graf yang kedua, PQ. Ini adalah kecurunan sifar. Tadi yang kata berhenti sifar. Ya, tidak ada perubahan jarak pergun. Maksudnya pergun untuk tempoh masa T2 tolak T1 saat. Okey, berhenti ya. Lepas tu dari Q ke P, tengok nampak tak dia punya graf menurun. Dia panggil kecurunan dia negatif. Dia kalau turun negatif. Kalau negatif maksudnya kelajuan negatif ini menunjukkan objek bergerak balik ke tempat asal. Ya, dia maksudnya dia akan balik, dia akan pergi ke, contohnya kamu pagi-pagi kamu pergi ke sekolah kan. Kamu belajar, selepas tu kamu akan balik ke rumah. Macam inilah, dia akan balik ke tempat asal. Ataupun, ini balik ke tempat asal pun, ataupun kita boleh kata, ini ya, masuk di sini ialah balik ke tempat asal, ataupun satu lagi maksudnya dia bergerak arah bertentangan. Dia arah bertentangan. Dan keseluruhan graf ini kita OR keseluruhan graf di OR ya, O dari O ke A, apa yang dimasukkan ya? Maksudnya dia bergerak 2S meter. 2S meter kan? Sebab dia mula-mula O ke P ialah S saja kan? Lepas tu Q ke R pun dia bergerak kan? S ini satu kan? Satu S kan? Ini pun satu S. Kan? Jarak dia. Pergi balik mah. Okay, 2S. Dan tempoh masa ialah T ya, sampai sini ialah T saat. Okey, dalam untuk ini kita pun dah pernah belajar laju. Laju ini adalah jarak per masa. Jarak per masa. Okey, kita hanya hafalnya. Jarak ialah laju ialah jarak per masa. Kalau kita nak cari jarak, sama dengan laju bawah nanti masa, laju kali masa. Okey? Kalau kita nak cari masa, sama dengan jarak per dengan apa? Laju. Itu saja. Yang penting kita hafal laju. Dan kecurunan ni, jarak mencancang per dengan jarak ufuk. Jadi, kecurunan contohnya M sama dengan Y per X kan? Mencancang ialah Y, mengufuk itu adalah paksi X, Y per X. Okey. Graf jarak masa di bawah menunjukkan gerakan sebuah kereta ya.
Okey, kena baca ni ya, sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. So ada dua gerakan sini. Satu ialah kereta kan, dan satu ialah bas persiaran. Okey, ada dua ya. Okey. Okey, ini graf dia. Satu ialah kereta, satu ialah bas persiaran. Okey, di sini ada dua graf. Graf yang pertama OA. Kita tengok graf OA. Graf OA di sini kan, nampak tak graf OA sini kan? OA kan. OA ini mewakili gerakan kereta. Ini adalah kereta, warna merah ini kereta ya. Dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Okey, so dia dari Puchong ini dia ke Bandaraya Melaka. Melaka ya. Okey. Itu graf yang pertama. Graf yang kedua ialah graf BC. BC, nampak tak? B dengan C. Okey, jadi bawah di sini ialah mula Puchong. Yang ni atas ni ialah Bandaraya Melaka. Jadi B ialah Bandaraya Melaka. C ialah Puchong. Okey. Hijau ialah ni ya. Hijau ialah bas persiaran. Sekarang tentukan beza laju dalam kilometer per jam. Yang ni adalah kilometer per jam ya. Kedua-dua kenderaan tersebut. Okey. Saya nak tunjuk ini kenapa kamu dapat ini ialah sama dengan kilometer per jam. Okey? Kita dah kata kilometer, kita tadi kata Y per X kan? Betul tak? Y per X, kilometer per jam. Jadi J ini adalah power 1 kan? Bila kita naik atas, jadi negatif 1. Okey, negatif 1 ya. Jadilah kamu nampak di highway kan, nampak tak? Boleh kita 110 km per jam saja. Kita boleh bawa kereta kan. Okey, jadi sini kita nak beza laju. So nak beza laju, mula-mula kita kena laju kereta dululah. Okey. Laju kereta dulu. Jadi laju kereta ni beza jarak dia. Jarak dia, mana jarak dia? Jarak per masa kan. Okey. Jadi untuk kereta, tengok. Untuk kereta, mula-mula apa? Dia sampai Bandaraya Melaka ialah 150. So kita ambil 150 tolak dengan sifar. Ya, beza berapa? Sebenarnya kalau kamu tak tolak, kamu pun tak tahu 150. Betul tak? Okey, masa ni. Nampak tak A? A ni adalah di sini 2. 2 tolak dengan sifar. Ya? So 150 maksudnya 150 per dengan 2. Jadi kita akan dapat 75 km per jam. Okey. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk ini, kita tulis 75 km J kuasa negatif 1 lah per jam ya. Okey, kita tulis cara ni. Okey, untuk bas persiaran pula. Okey, bas persiaran. Sebab bas persiaran ni adalah kecurunan negatif. Dia negatif Kalau negatif kita ambil yang kita kena ambil sebab dia negatif. So kita ambil sifar dulu. Sifar tolak dengan 150. Sebab dia bukan mula dengan sifar. Tadi kereta mula dengan sifar. Boleh kita kata 150 tolak sifar kan? Tapi sekarang bas dia bermula di 150. Bukan bermula dengan sifar. Jadi kita ambil sifar tolak 150. Per dengan 3 tolak sifar. 3 jam ya. So kita akan dapat negatif. Kenapa negatif? Sebab dia menegatif. Kecurunan negatif. Graf tu negatif. So negatif 50 km per jam. Tapi kita akan tulis sebagai tanda negatif bermakna arah gerakan bas persiaran bertentangan dengan arah gerakan kereta kan. Tapi kita nak tahu berapa laju dia ialah 50 km per jam. Okay. Okey, maka kita nak sekarang soalan dia kita nak cari beza laju kan. Jadi 75 tolak 50. So kita akan dapat berapa? 25 km per jam. Okey, kita tengok graf jarak masa ini. Okey, sebuah kereta dia dalam tempoh masa 4.5 jam ya. Okey, kita nak tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Kita nak tengok pegun dulu. Okey, tengok pegun. Tadi kata pegun ialah masa dia berhenti kan. Berapa tempoh masa? Okey, soalan ni kata tempoh masa.
Tempoh masanya berapa jam? Okey, tempoh masa pegun, okey, sama dengan tempoh masa kereta berhenti. Jadi kita ambil 3, okey, tengok nampak tak jam yang ketiga tolak 2. So kita akan dapat 1 jam dia berhenti. Dia berhenti 1 jam, ya. Untuk kedua, kita nak tahu laju kereta sejam pertama. Okey, sekarang soalan ni kita nak cari laju. Kamu dah tahu laju kita guna apa? Laju kita guna apa? Laju ialah kita ambil jarak per masa kan. Okey, laju kereta sejam yang pertama. Sejam yang pertama ya. Tapi sejam pertama ni dia tak ada nilai di sini kan. Nampak tak? Sejam pertama ni. Tapi untuk ini cara situasi ni dia sama dengan laju kereta 2 jam pertama. Nampak tak? Kita ambil 2 jam pertama lah. Sebab dia tak ada nilai di sini kan. Okey. Okey, jadi kita ambil 150 tolak dengan sifar kan. Tolak dengan sifar kan. Okey, masa ialah 2 tolak dengan sifar. So kita akan dapat 75 km per jam. Okey, 75 km per jam. Okey, untuk B pula, huraikan. Kita nak huraikan gerakan kereta dalam 90 minit yang terakhir. Okey, 90 minit yang terakhir. Okey, macam mana dapat 90? Ini jam ni. Ni 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 4,5 jam. So untuk laju kereta 90 minit yang terakhir. So kalau kita tengok sini sampai sini kan. Betul tak ni? Jangan tengok bawah ni, masa tu 3 tu nampak dah 3? 3 dengan 4, ini ialah 4.5 kan. Jadi 3 hingga 4 ialah 60 minit kan. Jadi sorry. Ini ialah 30 kan, tengah kan. So 60 tambah dengan 30, 90 minit. 90 minit kan. Okey, jadi kita akan tengok sini ya, kawasan sini. Kawasan sini. Dari sini ke sini. So kita ambil kita nak cari laju kan. Laju ialah jarak per masa kan. Jarak dia berapa? Jarak dia kita ambil 270 tolak dengan 150. Ini ya. Ialah 270, sini ialah 150. Jadi kita ambil 270 tolak 150 untuk jarak. Masa dia sebab kita boleh kata ini adalah 4.5. 4.5 tolak dengan 3. Okey. So, tolak bagi dengan 1.5 kita dapatlah 180 km per jam. Ataupun kita kata, huraikan dia, huraikan. Sekarang kita nak huraikan. Huraikan kita kata kereta bergerak 120 berapa ni? 120 km. Sebab di sini untuk ni aja. Saya nak untuk ni aja. Kawasan sini aja. 90 minit yang terakhir. 270 tolak dengan 150. So jarak sini ialah 120 km. So kereta bergerak 120 km dengan kelajuan sini, di sini ialah 80, masa ialah 80, dengan kelajuan dia 80 km per jam, tempoh masa ialah 90 minit. So 3 perkara ni kena tulis ada jarak, ada laju dengan masa. Bila suruh huraikan. Bila suruh huraikan kita kena tulis jarak, laju dengan masa dia. Huraikan semua. Sekarang Sahana berbasikal ke pejabat pos menghantar kad ucapan raya kan kepada kawan dia. Jarak graf masa di bawah menunjukkan perjalanan pergi balik Sahana dari rumah dia ke pejabat pos. Mula-mula dia dari rumah, ini adalah rumah kan. Ini adalah pejabat pos. Ini adalah pejabat pos kan. Betul tak?
Okay, sekarang kita nak tentukan jumlah jarak keseluruhan perjalanan sahana dalam kilometer. Berapa jarak je? Jarak ya. Okay, jarak. Mula-mula dia pergi ke pejabat pos. Lepas tu dia berhenti kan. Berhenti rehat sekejap kan, penat kan. Dah berbasikal kan. Berhenti, lepas tu dia akan balik ke rumah. Okay, jadi di sini jumlah jarak berapa? Mula-mula dia pergi ialah 2 km. Dari pejabat pos balik ke rumah pun 2 km. So jumlah jarak dia ialah 4 km. Okay, 4 km kan. Okay, untuk kedua, nilai T. Nampak tak ada nilai T di sini untuk masa? Ini waktu sistem dalam 24 jam. Ya, 24 jam. Tu ada nilai T di sini kan, di bawah masa tu kan. Okay. Nilai T jika sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam. Okey, kalau kita nak cari masa. Masa kalau dia berbasikal laju dia ialah 8 km per jam ke pejabat pos. Jadi kita dah tahu bahawa laju sama jarak per masa. Kalau nak cari masa ialah jarak per laju. Laju kan? Okey, laju kan? Okey. Okey, jadi kita ambil jarak dia ke pejabat pos ialah 2 km. Laju ialah 8 km per jam. Okey. So maksudnya berapa masa dia? Masa dia ialah 0.25 jam. Okey. 0.25 jam. Jadi 0.55 jam ni kamu darab dengan 60 kan, sebab 1 jam ialah 60 minit, jadi kita akan dapat 15 minit. Ya betul. Aaron. Jadi di sini T ialah 0.9 berapa? Betul ya? Jadi maka sebab soalan ni dia kata nilai T. Jadi nilai T kita ambil 0.920 tambah dengan 0.015 kan. Kita tukar 24 jam so 0.935. T ialah, T di sini ialah 0.935. Okay. Okey, bahagian yang ke B pula, sekarang kita nak huraikan perjalanan sahana dari pejabat pos ke rumah dia. Kita kena huraikan Okey. Jadi kita mula-mula nak huraikan, kita kena cari perubahan jarak dia. Kadar perubahan jarak dia. Ya. Okey, kadar perubahan jarak ni ialah ambil sebab yang pertama ni jadi pertama ni dia tak bagi, mula-mula dia tak bagi laju kan. Okey, mula-mula kita ambil 0.2 jarak So masa dia kita ambil 110 tolak dengan pertama ini. Sorry. Pejabat pos ini ke rumah dia. Ya, sini, bahagian sini. Okey, sini kan? Okey. Okay, kita nak cari ini aja, perjalanan ke pejabat pos ini. So, sebab dia negatif kan? Nah, negatif, saya dah kata negatif kena ambil konsep dulu, 0.2. Okay, 0.2 untuk jarak. Betul tak? Okay. Jarak sama dengan laju, perubahan jarak. Teruk betul kesannya. Ini dah satu dah. Okay, masa dia? Belum. Siapa bercakap? Okay, masa dia 10.10 tolak dengan ni. Nampak tak? Di sini. Untuk bahagian sini, kita ambil 10.10 tolak dengan 950. Sebab ini adalah dalam minit. Dalam minit So kita kena, sebab 1 jam yang 60, so per dengan, untuk case ini kena bagi dengan 60. Kena bagi dengan 60, ya. Okay. So kita ambil, kita bagi, kita akan dapat negatif 6 km per jam. Ya, guna kalkulator ya. Okay, 6 km per jam.
So di sini kamu huraikan, kamu kata Sahana berbasikal sejauh 2 kilometer. Untuk pejabat pos ke rumah ialah 2 kilometer kan. Okey, 2 kilometer kita kena huraikan lah. Tiga-tiga perkara kena tulis. 2 kilometer berapa minit? 20 minit. Laju dia 6 kilometer per jam. Kenapa kita nak cari ini tadi? So sebab kita nak cari perubahan laju lah ni. Bukan jarak, perubahan laju. Okey, laju sama dengan jarak per masa, ya. Okey, sekarang kita akan masuk gerakan dengan kelajuan yang berbeza. Okey. Ya. Makan saya yang kadar perubahan laju tu memang masa pertama tolak masa akhir. Sebab kita nak cari perubahan ni. Sebab kita nak cari laju dia, kita kena ambil masa dia mula dengan akhir. Betul. Oh. Ya. Jarak dengan masa pun sama. Okey. Okey, sekarang gerakan yang kelajuan yang berbeza. Ya. Okey, kalau kita dapat dua gerakan berarti kita nak kira laju purata. Okey, kalau kita nak cari laju purata, kita ambil jumlah jarak yang dilalui per dengan jumlah masa. Sama juga laju ialah jarak per masa, tapi sekarang purata. So jumlah jarak per jumlah masa. Kenapa keluar ni? Okey, di sini Puan Alisa ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Okay, graf jarak masa di bawah ni menunjukkan perjalanan Puan Alisa dengan kereta dari Segamat. Dia dari Segamat kan, nak pergi ke Muar, lepas tu pergi Segamat pergi Tangkak dulu, lepas tu pergi Muar kan. Okay, so ini adalah perjalanan Puan Alisa. Okay, mula-mula kita nak cari hitung laju purata. Okay, sekarang kita nak, sebab dia ada dua gerakan ya. Dua gerakan ni, kenapa kita nak cari laju purata? Sebab dua gerakan ni adalah mempunyai laju yang berbeza, nampak tak? Satu ialah bergerak macam ni, tengok kecurunan dia. Tak sama kan? Kecurunan yang tak sama. Jadi sekarang kita nak cari laju purata Puan Alisa dari Segamat ke Muar. Okey? Jadi kita akan ambil, okay. Jadi saya kena tulis ini. Kita nak cari laju purata. So laju purata kita buat okay, kita nak cari laju purata. Tadi kita kata apa? Jumlah jarak yang dilalui kan? Jumlah jarak per dengan jumlah masa kan? Okey. Okey. Jadi jumlah jarak berapa? Jarak okey sebab dia dari Segamat ke Muar, jumlah dia ialah 80 km. 80 km kan? Okey, berapa jam? 1.5 jam. 1.5 jam. Okey, jadi kira 80 per 1.5 ialah kita akan dapat, kalau dalam bentuk perpuluhan pun boleh, bagi dua titik perpuluhan, ataupun kalau dalam bentuk desimal pun boleh ya. So kamu akan dapat 53, 1/3 kilometer per jam. Okey, dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Okey, inilah cara mencari laju purata ya. Okey, next kita tengok dia jika kadar perubahan jarak, ya, kadar perubahan jarak terhadap masa dari kereta dari Segamat ke Tangkak ialah 50. Hitung jarak di antara Tangkak dengan Muar. Sekarang kita tengok bahagian sini, Tangkak dengan Muar sahaja. Tapi dari Segamat ke Tangkak ialah 50 km per jam. Okey, itu laju dia. Tapi untuk Tangkak ke Muar.
Kita dah cari jarak je ya. Okay, kita nak cari jumlah jarak. Okay, tadi kita kata kita guna formula tu, laju sama dengan jarak per masa kan. Okay, kalau nak cari jarak ialah kita ambil laju per rata jarak dengan masa. Laju per rata di sini berapa? 50 kilometer per jam. Jarak dengan masa berapa jam dari Segamat ke Tangkak dulu. Segamat, kita nak cari jumlah jarak ya. 1 jam kan? 1 jam ya. Ni Segamat ke Tangkak. Kita nak cari Segamat ke Tangkak. Jarak. Sebab tak ada jarak kan? Sebab kita diberi laju purata saja dengan masa. Jarak ni tak ada S. Kita nak cari jarak dulu. So jarak di sini ialah 50 km. So kita tahu bahawa S ialah 50. Okay, sekarang Tangkak ke Muar. So di antara Tangkak ke Muar berapa? Okey, sekarang baru kita cari jumlah jarak di mana? Dari Tangkak ke Muar. Dari Tangkak ke Muar ya. Okey, Tangkak di sini, Muar di sini berapa kilometer? 80. Jadi di Tangkak berapa? 50 kan? So sama dengan 80 tolak 50. So di sini adalah 30 km. Okey, menjawab soalan ni ya. Tangkak ke Muar. So di sini ialah 30 km. Okey. Untuk C pula, huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Okey, sekarang kita dari Segamat ni ke Muar. Kita nak huraikan gerakan kereta tu. Kita dah dapat jarak tak? Jarak ada kan? 80 km. Masa ada kan? 1.5 jam. Okey. Purata laju ada kan? Tadi kita dah buat. 53 1/3 kan? Jadi huraikan. Kamu tulislah kereta bergerak apa? Bergerak sejauh berapa? Tulis jarak dulu. Tulis jarak pun boleh. 80 km. Ya, jarak kan? Dalam tempoh masa apa? Tempoh masa 1.5 jam. Dengan tulis laju purata dia. Laju purata 53 1/3 km per jam. Okey, ada 3 perkara ya. Ada jam, ada jarak dengan laju purata. Ya, 3 perkara kena tulis. Okey. Standard pembelajaran 7.1.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa. Graf jarak masa tidak lengkap di bawah menunjukkan perjalanan Encik Tan dari Seremban ke Lumut. Okey, Encik Tan berhenti di Rawang. Sekarang Encik Tan ni nak bergerak dari Seremban ke Lumut. So dia berhenti di Rawang. Untuk makan tengah hari, dah rehat dia rehat seketika sebelum meneruskan perjalanan ke Lumut. Okey, di sini kita tengok sini Encik Tan nak pergi dari mula dengan Seremban. Dia nak pergi ke Rawang. Okey. Dia nak pergi ke Lumut tapi dia berhenti di Rawang. Ya, nampak tak dia berhenti? Tapi graf ini tak lengkap. Graf ini belum lengkap. Kita nak lengkapkan graf ini. Sebab dia nak pergi Lumut lagi. Okey. Jadi mula-mula soalan ni dia kata A, laju purata. Ya. Diberi laju purata ialah ini. Dia bagi dah. Laju purata dari Seremban ke Rawang. So di sini ialah 60. Ini jarak dia pun tak tahu kan? Masa tahu kan? Masa kita tahu.
Jarak kita tak tahu. Hal laju purata dah beritahu. So kalau ini sebab ini kecurunan ni saya tulis di sini 2/3 kilometer per jam. Ini adalah laju purata. Okey. So kita nak cari jarak. Okey. Hitung jarak. Kita nak cari jarak kan? Okey, jarak. Kita nak cari jarak. So jarak kita guna laju jarak masa ya. Okey. Ingat ingat lagi sekali, laju ialah jarak, selalu ingat laju ialah jarak per masa. Kalau nak cari jarak ialah laju kali masa. Okey. Jadi kita dah tahu laju ialah 66 2/3 km per jam. Masa ialah 1.5. Di sini kamu tengok antara 1 dengan 2, ini ialah 1.5. Masa dia 1.5. So darab kedua-dua ini kamu akan dapat 100. Ya. Okey. So berapa jarak dia? Jarak sekarang ialah di sini ialah 100. Maksudnya sini R ialah 100. R ialah 100 ya. Okey, dah jawab soalan A. Kita tengok soalan B. Kita tengok soalan B. Tadi kita dah jawab, ni adalah 100. So, masa ialah 1.5. Purata laju berapa tadi? 66 2/3 ya. 66 2/3. Okey, baik, soalan dia. B. 66 2/3 ya. Kilometer per jam. Okey, diberi bahawa jarak antara Seremban ke Lumut. Okey, sekarang dia dah bagi Lumut. Dari Seremban ke Lumut ialah 300. Ya. Dan Encik Tan memandu 80 km. Ini situasi ni ialah dari Seremban ke Lumut. Jarak 300, purata laju ialah 80 km per jam untuk sampai di Lumut dari Rawang. Memandu laju purata untuk sampai di Lumut dari Rawang ya. Ini dari Rawang ya. Okey, lengkapkan graf jarak masa yang diberikan mewakili keseluruhan perjalanan Encik Tan. Jadi untuk sini, apa yang kita perlu buat ialah kita kena cari jarak antara Rawang dengan ini dulu. Sebab purata dah diberi. Okay, kita nak cari jarak di antara Rawang dengan Lumut. Okay, kita dah tahu keseluruhan dari Seremban ke Lumut ialah 300. Jadi Seremban ke Rawang ialah 100. Maksudnya dari Rawang ke Lumut ialah ambil 300 Rawang kan, ini Lumut kan. 300 tolak 100, so 200 km. Seremban ke Lumut ialah 200 km. Ini untuk jarak ya. Okey, jarak kita dah tahu. Okey. Lepas tu masa tak tahu kan? Sebab ini ialah dia berhenti. Nampak tak yang ni? Dia sampai sini ialah berhenti sampai 2.5. Tapi masa kita tak tahu. Cuma masa, kita cari masa ya. Setiap kali kalau tak ada kita cari. So jarak berapa? Jarak kita dah tahu 200. Laju purata diberi kan tadi. Laju purata ialah yang diberi ialah 80 km per jam. Masa yang tak tahu lagi. Okey, masa kita cari masa lah. So kita akan dapat 2.5 jam. 2.5 jam masa dia. Pergerakannya 2.5 jam. Okey. So kita dah tahu masa ialah 2.5 jam. Okey, bolehlah kita sambung lukis Kita sambung. Jadi kita akan dapat yang ni ya. Okey, jadi kita tengok.
Lepas kita dah dapat semua, kita akan sambung graf. Okey. Sambung graf ni tak betul lah sebab besarkan lah. Okey. Jadi kita akan sambungkan berapa ni? Okey. Jadi tadi berehat sampai 2.5 kan. Dia masa yang diambil adalah 2,5 jam. So, maksudnya sampai 5 lah. Okey, masa itu sampai 5. Jarak itu 200 km. 200 km ni 100. Bukan, sorry. Dari ni 100 tadi kan. Ini adalah seremban kan. Ini seremban. Ini adalah tangkap. Dan kita lukis sambung, kita dapat lumut di sini. Ini di sini sampai sini adalah. Okay. Ya. Tangkap tu rawang. Sorry. Rawang. Rawang. Okay, thank you. Rawang ke lumut. Okay. So dapatlah graf sambung. Kita sambung yang warna merah itu ke lumut. Okay. Ada soalan?